Alhamdulillah bersua kita kembali di Radio Malaysia IKIM FM petang Khamis ini 19 Januari 2012. Diteruskan lagi dengan rancangan yang terakhir seperti yang telah disebutkan di awal rancangan tadi. Kita akan beralih pula ke rancangan Islam Agamaku, dan pada minggu lepas Alhamdulillah rancangan ini telah pun dilaksanakan dengan jayanya bersama dengan tetamu yang telah diundang pada minggu lepas. Jika anda masih ingat lagi, saudari Aisyah Azra, dan kita telah pun berjaya mengetahui sedikit tentang latar belakang saudari Aisyah dan juga bagaimana beliau memeluk agama Islam serta perjalanan hidupnya yang ditempuh oleh beliau sendiri. Dan pada minggu ini sekali lagi kita akan menampilkan seorang lagi tetamu telah pun berada di studio utama IKIM FM bagi berkongsi tentang perjalanan hidupnya apabila menerima cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya berjaya memeluk agama Islam, iaitu saya alu-alukan kedatangan beliau ke studio IKIM FM pada hari ini. Assalamualaikum Encik Muhammad Azizi Ikmal VJ Abdullah. Assalamualaikum diucapkan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Dan terlebih dahulu mungkin dapat saudara Muhammad Azizi menceritakan sedikit tentang latar belakang saudara kepada para pendengar IKIM FM yang mengikuti rancangan ini. Silakan ya. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So nama saya Muhammad Azizi Ikmal bin Abdullah, seperti yang tahu. Dan cuma orang kenali saya dengan Ikmal VJ Abdullah. Dan saya adalah bekas penganut agama lain, iaitu agama Hindu. Dan telah kembali ke agama Islam selama 6 ke 7 tahun. Dan Alhamdulillah saya datang daripada Pahang dan berkhidmat pun di Pahang. Dan apakah faktor-faktor yang mendorong saudara memeluk agama Islam ni? Apa yang menjadi tarikan saudara? Sebenarnya agama Islam ni satu agama yang kita kenal daripada kecil. Dan satu agama yang kita kenal daripada kawan-kawan kita. Turning point kita mengenali agama ini dari mana kita dapat membaca tentang baginda SAW. Kita membaca tentang Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kita membaca go through kehidupan Rasulullah SAW, di situ kita nampak macam ada satu kelainan manusia yang saya jumpa. Dan daripada situ bila saya baca hampir 9 ke 10 hari kita membaca buku tu, dan kita dapat satu feeling yang mana kita rasa macam perasaan hibur tu datang secara tiba-tiba. Perasaan sedih tu datang tiba-tiba. Dan saya pergi ke kedai dan saya beli buku yang lain pula. Sebenarnya buku tu buku sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi daripada buku tu, buku yang kedua pun kita baca, kita dapat feeling yang sama. Jadi saya bertanya dengan diri saya, siapa dia ni sebenar? Siapa dia ni sebenar? Sebab kita kenal Nabi Muhammad SAW daripada sekolah lagi. Sedangkan dalam buku sejarah sekolah pun kita belajar tentang Nabi-Nabi Islam. Cuma kita tidak bertauhidkan kepada Allah dan Nabi. Jadi bila kita baca buku kedua pun kita rasa perasaan yang sama. Jadi bila dah sampai habiskan buku tu, maka tertimbul satu perasaan yang mana is a one good guy. Ini adalah orang yang baik yang saya kenal dalam kehidupan saya. Maka saya buat satu keputusan yang mana saya kena memilih satu agama yang lain daripada agama saya sendiri. Jadi apakah turning point saya sebenarnya bila saya baca tentang kehidupan Nabi, daripada Nabi lahir, dibesarkan dan besar, dan bagaimana Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW sendiri, sampai mentadbirkan Islam dan mengembangkan Islam dalam susah dan payah, dan sampai ending dia apabila Nabi wafat. Dan bila saya baca ke Nabi wafat tu, seolah-olah saya rasa macam sedih. Walaupun masa itu kita tak kenal siapa tu Nabi Muhammad SAW secara total. Tapi benda tu betul-betul mengusik hati sebenarnya. Susah payah, dan seolah-olah saya membaca satu novel. Membaca satu novel, bila sampai ke point tu kita rasa menangis, kita rasa hibur. Dan di situ sebenarnya turning point untuk saya mencintai agama yang bukan saya anuti sebelum ni. Dan saya turning ke agama lain. Jadi di situlah turning point saya mengenali agama Islam. Jadi hidayah ataupun turning point untuk saya mengenali Islam ini total datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dan jika diingati kembali, diimas kembali, mungkin Encik Muhammad Azizi dapat mengingati kembali tajuk buku ataupun kitabnya. Mungkin bukunya dia menceritakan tentang karangan daripada siapa? Karangan pada siapa tu saya dah lupa dah. Cuma dia menceritakan tentang sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi buku itu boleh katakan sumber inspirasi. Dan siapa yang mungkin ada yang mendorong Encik Muhammad Azizi memeluk agama ini ya? Sebenarnya
Saya berasal daripada Pahang. Jadi saya ini adalah anak Peneroka. Dan saya ini dikelilingi oleh masyarakat Melayu. Dan ini adalah sedikit sebanyak asbab untuk saya mengenali Islam secara lebih dekat. Dan turning point untuk saya datang mengenali Islam sebenarnya datang daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Sebab saya membaca buku itu baru saya teringin untuk turning saya punya life, reward my life lah. Jadi basically kawan-kawan pun ramai yang tolong menceritakan agama ni benar. Cuma konsep dakwah mereka mungkin tidak mendekati ataupun tidak menjurus untuk betul-betul kita nak datang kepada Islam. Just mereka cerita Islam ni benar, Islam ni bagus. Cuba kita tanya apa tu Islam tu bagus, tu berhenti dekat itu lah, terberhenti setakat tu. Maka itu satu benda yang kita kenal lah. Satu metod ataupun satu medium yang kita dapat untuk mengenali Islam, insyaAllah. Dan sememangnya ya, apabila seseorang saudara baru itu memeluk agama Islam, pasti akan menghadapi beberapa cabaran, onak dan duri. Apakah saudara Azizi melalui sedemikian? Sebenarnya pengorbanan ataupun cabaran untuk datang kepada Islam ni cukup besar. Bukan cabaran ataupun pengorbanan ini ditempuh oleh kami yang sebagai mu'alaf saja, kami yang saudara baru saja. Sebab kalau kita kembali semula kepada kehidupan para sahabat dulu datang kepada Islam, bagaimana berlaku kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu, bagaimana diseksa bila datang kepada agama Islam ni, maka tidak dinafikan saya pun mengalami sedikit sebanyak dugaan ataupun cabaran. Dugaan yang paling besar biasanya kalau kita datang kepada Islam sebenarnya dugaan daripada keluarga. Yang itu tidak dapat dinafikan sebab kita pun kena faham bahawa mereka telah beranakkan kita, lahirkan kita, mak dan ayah kita lahirkan kita, besarkan kita, bagi kita segala-galanya. Tiba-bila kita buat satu keputusan untuk keluar daripada agama ataupun keluar daripada apa yang telah diajar daripada kecil, mungkin ini adalah satu dugaan yang paling besar yang saya tempui dan saya rasa ramai orang-orang di luar yang decide untuk masuk Islam tu alami. Jadi dugaan yang paling besar, of course saya akan cakap datang daripada keluarga dan juga persekitaran. Memang orang-orang yang belum mengambil kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di situ tentangan dari kawan-kawan lama pun ada, tapi tentangan yang paling besar apabila ibu dan bapa kita sendiri mengatakan bahawa kalau kamu milik agama ini maka kamu bukan anak saya. Kamu ni kalau kamu masuk Islam maka kamu tidak ada mak dan ayah, dan kalau kamu masuk Islam mungkin kami akan bunuh diri. Jadi di sini adalah benda-benda yang harus kita fikirkan untuk kita buat keputusan untuk datang kepada Islam. Tetapi apa yang kita yakin, bila Islam itu kita ambil sebagai agama kita, maka kita kena pegang apa juga dugaan yang datang, apa juga cabaran yang datang. Ambillah ini sebagai satu kemanisan untuk kita dapat iman, takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai satu hikmah ya. Satu hikmah insya-Allah. Jadi bagaimana saudara Azizi berhadapan dengan halangan ibu bapa? Sebenarnya halangan ibu bapa ni satu halangan yang normal sebenarnya, satu ujian yang normal. Sebab kita memilih satu agama yang bukan agama yang diberi oleh mereka kepada kita. Jadi cara untuk menangani buat pertama ataupun pada permulaannya cuba melarikan diri, cuba mendiamkan diri. Apa mereka nak kata, katalah, kita nak kata apa. Sebab kita dah pilih satu agama yang tidak diredai oleh mereka. Maka kita tak boleh nak bergaduh, nak berlawan, nak apa-apa dengan mereka. Maka kita ambil jalan yang mudah, kita mendiam, kita jauhkan diri daripada mereka dan kita cuba fahamkan mereka bahawa apa yang kita ambil ini bukan satu agama yang menidakkan mereka. Ibu tetap ibu, tetap bapa, adik-beradik tetap adik-beradik. Maka untuk mereka faham, mungkin ambil masa yang lama. Mungkin ambil masa yang lama. Jadi dalam masa itu kita cuba mencari ruang untuk menerima mereka, memahamkan mereka. Di samping itu apa juga yang dapat dengan kita kena banyak bersabar. Kita kena bagaimana? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni penerimaan mereka cukup baik. Saya cukup rapat dengan adik-beradik saya, keluarga saya, semua cukup baik. Dan mereka dah mula memahami apa tu Islam sebenar-benarnya. Mereka dah mula memahami anak saya dah masuk Islam. Anak saya dah masuk Islam. Kadang-kadang ayah masuk warden, masuk hospital. Kalau kita pergi ke hospital, ada pula orang yang menegur kita, kata Ustaz Iqmal Vijay Abdullah. Jadi saya kata macam mana tahu? Pernah dengar ceramah saya ke? Mereka akan kata dah. Ayah cakap tadi. Ayah cakap anak saya masuk Islam dah jadi ustaz katanya. Jadi kat situ nampaklah penerimaan mereka atas apa yang kita tengah lakukan. Walaupun di situ sampai sekarang ada sedikit sebanyak yang tidak kena. Especially bila kita amal agama ini secara total, di situ mungkin ada sedikit sebanyak mereka rasa tak berpuas hati. Jadi kita cuba elakkan supaya benda ni tidak berkonflik. Contoh kita pakai macam pemakaian saya pakai jubah apa semua. Mungkin itu satu benda yang berlainan, satu benda yang ada bagi mereka sebab
bapa saya sendiri pernah kata dengan saya, kamu kenapa pakai baju panjang-panjang? Sebab kamu baru masuk Islam, orang lama tak pakai macam tu pun. Orang lama tak pakai pun turban, orang lama tak pakai pun serban. Kenapa kamu kena pakai? Jadi kita terangkan kepada mereka yang mana ini adalah baju Islam yang sebenar. Jadi saya cuba fahamkan mereka dengan apa yang berlaku dan apa yang saya tengah lakukan. InsyaAllah sekarang memang penerimaan kami baik. Even di Pawali saya ambil cuti 3 hari duduk bersama dengan mereka. Dan itulah masa untuk menghabiskan masa dengan adik-beradik saya. Sebenarnya walaupun kita dah ambil agama ini, bagi saya dan pesanan saya, kita cuba ambil hati mereka. Sebab saya selalu berkata dengan kawan-kawan saya, di dunia ini kita boleh bantu mereka. Di akhirat nanti kita tak dapat bantu mereka selagi mereka tidak datang ke agama Islam. Mereka tidak datang kepada dia ambil kalimah la ilaha illallah. Maka saya selalu berpesan dengan diri saya cuba memperhabiskan masa saya as maksimum dengan mereka. Cuba kita memperhabiskan masa dengan mereka supaya kalaulah kita tidak dapat bersama dengan mereka di padang mahsyar, insya-Allah masa di dunia ni kita dapatlah bantu memberi akhlak kepada mereka, insya-Allah. Ya benar, yang pastinya usaha dakwah dan tali silaturahim tu tidak putus, ya. Insya-Allah. Kita tidak boleh memutuskan. Islam tidak minta, sebab kebanyakan orang memikirkan kita masuk Islam kita harus tinggalkan mereka tinggalkan. Sedikit sebanyak budaya pun kita kena tinggal. Sebenarnya bagi saya tidak. Bagi saya bila saya berdepan dengan kaum India contohlah, sebab saya pun adalah seorang India, dan saya jarang menggunakan bahasa Melayu, dan saya suka menggunakan bahasa ibunda sendiri, bahasa medium saya sendiri. Jadi kat situ saya rasa dakwah must go on. Dakwah mesti kita sampaikan, insyaAllah. Benar. Dan setakat ini adakah ada di antara ahli keluarga Encik Muhammad Azizi yang telah pun mengikut jejak Encik Azizi memeluk agama Islam? Setakat ni kita tak dapat lagi nak sebab hidayat mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya itu adalah satu benda yang kita minta dengan Allah. Sebab bagi kita benda yang paling berharga adalah sebuah hidayah. Benda yang paling berharga adalah Islam. Islam itu cukup berharga bagi saya. Dan saya rasa semua orang tidak dapat nak menafikan value of Islam. Jadi hari ini saya selalu kata, saya yang naik satu sampan atau satu kapal bersama dengan keluarga, tiba-tiba sampan itu karam, dan saya alhamdulillah dah jumpa pantai, dan hari ini keluarga saya mungkin keluarga saya dan rakan-rakan saya masih tergapai-gapai meminta pertolongan untuk datang ke pantai. Dan hari ini bila kita fikirkan mereka di tengah laut, tengah dalam keadaan bergelumang, takut mati, dalam keadaan lemas, tidak bertauhid kepada Allah, maka hari ini hendak dakwah ni kena sampaikan pada semua orang, selamatkan semua orang. Nah, sebab apa yang saya faham, Islam itu adalah agama yang selamat. Bila kita memegang satu agama yang selamat, maka selamat lawan dia mesti jadi penyelamat. Dan setiap orang Islam Allah jadikan sebagai khalifah. Setiap orang Islam dijadikan di atas muka bumi ini sebagai orang yang perlu menyampaikan dakwah, tidak kira apa bangsa, apa agama. Maka kita sebagai penyelamat harus kita menyelamat semua yang ada di depan mata kita, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, kita akan berehat seketika, Encik Azizi, dan akan kembali selepas ini. Dan kepada para pendengar, kami mengalu-alukan anda untuk sama-sama berinteraksi bagi rancangan ini. Nombor talian kami akan diaktifkan sebentar saja lagi, iaitu 0362051500, 0362051500, ataupun anda boleh mengambil kaedah yang sebegini, iaitu laman Facebook kami, layari facebook.com/ikim.fm, dan telah pun disediakan ruangan untuk anda mencoretkan soalan ataupun pandangan anda. Cara kami sekali lagi diulangi, ikim.fm, menerusi laman Facebook. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Rancangan Islam Agamaku berehat seketika, kembali selepas ini. Petang, walau di mana jua anda berada, anda kini bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan segala saya makan tetamu undangan saya bagi rancangan Islam Agamaku. Pada minggu ini kita tampilkan Encik Muhammad Azizi Ikmal Abdullah, yang dulunya beragama Hindu, ya, dan kini telah pun mendapat cahaya daripada Allah SWT dan berhasrat untuk memeluk agama Islam. Dan kepada para pendengar IKIM FM yang berhasrat untuk bertanyakan soalan ataupun pandangan kepada saudara Muhammad Azizi kita, nombor talian kami diaktifkan sekarang, 0362051500, ataupun ke laman Facebook kami, ikim.fm cariannya, dan coretkan pandangan ataupun soalan anda di ruangan yang telah disediakan.
disediakan. Sementara kita bersama-sama dengan pemanggil kita, Encik Muhammad Azizi ya. Mungkin saya dapat tanyakan, ini sekadar selingan saya, sekarang ni berkhidmat sebagai apa? Saya sebenarnya berkhidmat di Pahang. Saya bekerja dalam satu badan swasta. Badan swasta ya? Di Pahang. Okey, jadi kalau pergi di Pahang tu, kalau sebut nama tu mungkin adalah yang adalah insyaAllah. Ya? Okey, kita ada pemanggil ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Bersama dengan siapa ketika ini? Saya Nurul. Okey, dari mana Puan Nurul? Saya daripada Ampang. Okey, silakan berinteraksi dengan saudara Azizi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya pandangan lah, dan juga ada satu soalan sebab saya ada seorang uncle yang menetap di luar negara. Di mana uncle saya ni dari segi cara hidup dia dah berubah sedikit lah, tidak mengamalkan cara Islam yang sebetulnya lah. Jadi saya nak mohon pandangan, bagaimana cara untuk saya dan ahli keluarga agar dapat mengembalikan uncle saya ni ke jalan Islam yang betul. Itu saja. Terima kasih. Okey ya. Jelas Encik Azizi dengan soalannya tadi. Kita kumpul lagi soalan, mungkin panggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bersama dengan siapa ketika ini? Saya Musa daripada Senai. Okey, silakan Encik Musa. Saya nak bertanya pada Encik Ikmal. Setelah memeluk Islam, adakah Encik Ikmal merasakan satu perkara, adakah Encik Ikmal merasakan satu penyesalan, maafkan saya, satu penyesalan kerana apabila melihat amalan masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu yang beragama Islam ini, ada kekurangan dan kecacatannya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua pemanggil kita. Mungkin minta respon daripada Encik Azizi. Silakan. InsyaAllah. Yang pertama tadi, siapa pemanggilnya? Puan Nurul. Puan Nurul. Ya, saya. Okay, yang uncle duduk di overseas dan tidak mengamalkan Islam. Sebenarnya benda ni bukan satu perkara. Bukan duduk di overseas, duduk di Malaysia pun kadang-kadang yang ada yang mereka tidak amalkan Islam. Okey. Yang lahir dalam Islam tapi tidak amalkan Islam. So bagi saya, untuk dia kembali amal kepada Islam, yang pertama kita kena mendekati dia secara hikmah. Ya, saya. Kita tidak boleh marah dan kita tidak boleh kesian dengan dia. Dan kita kena sampaikan secara hikmah, dan kita kena fahamkan di samping itu kerja hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah tunjuk petunjuk kepada uncle yang duduk di overseas tu. Ya, dan apa yang saya nak sampaikan di sini adalah hikmah. Kita kena selalu berhikmah dengan, sebab persekitaran itu menjadikan dia macam tu. Maka kita kena keluarkan daripada persekitaran. Kalau tak mampu nak keluarkan daripada persekitaran, maka kita kena berhikmah. Kita kena berdialog, berhikmah dengan beliau. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi hidayah dan petunjuk kepada uncle-nya lah. Soalan yang kedua, penyesalan. Sebenarnya secara ikhlas, ramai yang memeluk Islam, dan saat kami memeluk Islam, kadang-kadang kami rasa memang gembira. Tapi di saat selepas gembira itu akan datang satu takut, rasa macam apa akan jadi selepas ni ya. Sebab soal bertukar agama ini bukan soal kita tukar baju. Soal bertukar agama ini adalah satu soal yang cukup berat. Maka penyesalan itu mungkin tidak, tapi kami rasa takut. Sebab kami takut apa yang akan berlaku, dan kami takut-takut juga dengan datangnya kepada agama ini, agama Islam ini. Maka kami akan kehilangan ramai orang. Hilang secara zahir tak apa. Takut nanti kerana kita ambil satu tindakan untuk memeluk Islam, supaya ramai orang yang memeluk Islam, ibu dan bapa akan kata, saya akan mati lepas ni. Kalau kamu milik agama, saya akan mati. Andai kata kalau betul mati, nak kira macam mana? Adakah Islam itu indah atau Islam itu penyesalan? Tapi kita kena berpegang, dan saya berpegang, apa yang akan berlaku selepas saya datang kepada Islam, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mati ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Penyesalan tidak ada. Hatta bila dah kenal Islam itu rasa indah sangat. Rasa manis sangat Islam ni. InsyaAllah. Okey. Baiklah, sekali lagi saya mau perkenalkan tetamu undangan kita pada petang ini, Encik Muhammad Azizi Ikmal Abdullah, bersama dengan kita pada petang ini bagi rancangan bagi rancangan Islam Agamaku. Dan kepada para pendengar IKIM FM dialu-alukan untuk menghubungi nombor talian kami 03-6205-1500 atau ke laman Facebook kami ikim.fm. Baiklah, ingin saya
saya tanyakan juga kepada Encik Azizi ya, apakah ada halangan ya daripada Encik Azizi ketika menjalani ibadah seperti solat dan sebagainya ketika baru-baru memeluk agama Islam? Gitu. Sebenarnya bila mula-mula kita mengenali Islam, kita dah memeluk Islam, memang kita dapat tentangan daripada orang-orang yang belum datang kepada Islam ni. Tapi bagi saya tentangan tidak ada tentangan, cuma dalam seminggu, 2 minggu dalam kita datang kepada Islam ni, ada 2-3 orang datang berjumpa dengan kita, orang yang bukan beragama Islam datang berjumpa dengan kita dan marah kenapa kita pilih satu agama yang lain, dan mereka kata Islam itu adalah one way, once you enter you cannot come back again, why don't choose other religions or something like that. Jadi saya dalam keadaan macam tu, saya just diam sampailah azan berkumandang. Bila azan zuhur tu berkumandang, saya terus pergi semayang. Saya beritahu dengan mereka saya nak semayang dulu. Cuma tentangan untuk solat tak ada, tapi solat itu telah menyelesaikan tentangan. Solat itu telah menyelesaikan satu masalah yang mana mereka datang convince saya untuk kembali. Tapi dengan solat dalam keadaan yang kita tak pandai nak solat, kita dalam 2 minggu Fatihah tak erti baca, surah-surah tak erti baca. Cuma kita tahu bila angkat takbir Allahu Akbar, bila kita rukuk subhanallah subhanallah, even sujud also subhanallah, doa pun dalam bahasa Tamil. Tapi apa yang saya nak sampaikan, solat itu adalah penyelesai, dan hari itu memang solat yang menyelesaikan tentangan-tentangan yang saya alami. Cuma tidak ada tentangan yang lebih besar daripada itu. Maksud saya dari segi halang macam contohnya ingin menjalani ibadah di rumah, adakah ada kesukaran? Sebenarnya saya selepas memeluk Islam, saya tidak duduk sekeluarga dengan cuma pada permulaannya bila saya dah berbaik dengan keluarga, bila saya balik ke rumah, di situ ayah saya sendiri berkata, dia kata kalau kamu balik sini, yang pertama kamu tak boleh semayang kat rumah, kamu tak boleh semayang dekat masjid kampung ni. Jadi tentangan-tentangan seperti itu. Tapi lama-lama kelamaan sekarang ni alhamdulillah, bila saya balik rumah saya ada bilik untuk semayang, dan saya semayang, dan mereka pun nampak kita semayang, dan mereka tidak beri apa-apa tentangan. Okey, dan kita mengaluk-alukkan pemanggil kita berada di talian ketika ini bersama dengan panggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini Encik Irwan Yaakob ya? Dari situ dah ada tadi. Okey, kurang jelas, mungkin dapat ulangi soalannya. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya, saya. Ustaz kata tadi Ustaz balik rumah beberapa hari cuti. Adakah Ustaz berpakaian sama dengan jubah, pakai juga, maknanya tak ada pakaian formal ke, biasa kata? Adakah macam tu? InsyaAllah. Okey, yang pemakaian tu saya nak jawab dulu. So yang pemakaian tu, bila kita balik, saya sendiri kalau balik ke rumah, memang saya akan elakkan pakaian-pakaian seperti inilah. Jubah, serban. Sebab Islam tidak, sebenarnya Islam ni bukan satu benda yang ekstrim. Kita nak tunjuk kepada mereka inilah Islam sebenarnya. Tak. Sebenarnya Islam dia berjalan dalam keadaan yang sederhana. Jadi apa yang saya buat bila saya balik, even kalau saya pakai kopiah sendiri, contoh saya pakai seluar track, pakai t-shirt, pakai kopiah, bila sampai rumah kopiah tu saya akan tanggal, simpan dalam kereta lah. Jadi saya tak masuk dalam rumah dalam keadaan berkopiah apa semua. Cuma kita elakkan supaya mereka kadang-kadang rasa tak comfort. Anak daripada kecil kita bela, tiba-tiba pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban, apa ni kan. Jadi kita nak biar mereka pandang Islam ni bukan duduk atas kopiah. Islam ni bukan duduk atas baju ataupun jubah. Tapi Islam itu duduk dalam keadaan yang berakhlak, dan Islam itu adalah Islam. Menyerah diri 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak fahamkan benda itu kepada mereka. Jadi basically bila balik rumah memang saya akan tanggal lah benda-benda ni. Dan kita ada beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh para pendengar melalui laman Facebook, iaitu saya mulakan dengan Nur Kamilah Soleha, Puan Nur Kamiliah Soleha, maafkan saya. Encik Azizi, pernah tak kawan-kawan seagama dengan Encik Azizi sebelum ini bertanya tentang perasaan anda apabila memeluk agama baru, iaitu agama Islam, dan bagaimana anda menerangkan kepada orang tersebut? Bermaksud ini adalah orang agama Islam ke atau? Barangkali. Okey. Kebanyakan mereka akan bertanya, kenapa saya memilih agama ini? Mereka akan bertanya, kenapa kamu tiba-tiba masuk Islam? Kenapa tiba-tiba kamu memeluk Islam? Ramai sebenarnya kawan-kawan yang bertanya begini. Pada mulanya saya akan bercakap dengan mereka, kata-kata Islam itu adalah satu agama yang indah. Islam itu adalah satu agama yang sederhana. Cuma kenapa saya memilih agama ini adalah kerana kepuasan diri saya sendiri, kehendak diri saya sendiri, tidak ada paksaan. Kerana ramai orang berfikir, kawan-kawan kita berfikir, bila kamu masuk Islam, kamu jadi Melayu. Dan Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. Cuma apa yang saya nak pertengahkan di sini, Islam itu bukan Melayu, dan Melayu itu bukan Islam. Yang kita nak beritahu sekarang, Islam ini untuk semua bangsa.
Islam ini untuk semua bangsa. Bagi mereka kita kena pecahkan wall tu. Sebab kebanyakan orang-orang yang belum Islam ni dia fikir kamu sudah masuk Melayu, kamu masuk Melayu. Jadi bila mereka mengatakan ini, maka kita cerita secara dan saya akan pastikan apa yang saya sampaikan kepada mereka akan menjadi, walaupun 1, 2, 3 perkataan akan menjadi asbab dakwah kepada mereka, asbab hidayat kepada mereka. Contoh, kita kata dulu saya macam ni, tapi lepas masuk Islam saya sembah Allah, dan Nabi ikutan saya adalah Nabi Muhammad SAW. Indirectly kita dah beritahu kepada mereka yang mana saya dah tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dah kita dah sampaikan kalimah syahadah kepada orang yang menanya soalan itu. Maka kita gunakan, walaupun kita tak menceritakan panjang kenapa kita datang kepada Islam pada orang-orang yang seagama dengan saya dulu, tapi kita menyampaikan walaupun simple, tapi di situ ada hikmah dan menjadi asbab hidayah untuk mereka datang kepada Islam. Dan apabila Encik Azizi mengambil berhasrat untuk memeluk agama Islam ini, dengan organisasi manakah yang sentiasa dirujuk oleh Encik Azizi, ataupun dengan berguru dengan siapa sebenarnya? Alhamdulillah. Satu soalan yang bagus. Jadi selepas saya datang kepada Islam ini, banyak bantuan-bantuan yang saya dapat. Especially saya dapat banyak pertolongan daripada rakan-rakan. Cuma saya kena ucapkan terima kasih sangat guru saya Maulana Johari dari Jerantut, dan juga saya dapat bantuan yang penuh daripada pejabat agama Islam Maran, yang mana sekarang diketuai oleh Al-Fadil Tuan Syarifuddin Sa'ad, yang mana beliau banyak memberi tunjuk ajar, banyak memberi panduan untuk menyampaikan dakwah, on the same time macam mana kita nak menjadi seorang Islam yang baik. Dan even saya nak datang sini pun saya telefon dia orang. Saya beritahu Ustaz saya nak ke sini, ke sana, ke sini. Jadi mentor saya adalah dua orang lah, yang Maulana Johari dan juga Tuan Syarifuddin daripada pejabat agama Islam. Dan organisasi yang banyak membantu pejabat agama Islam Pahang. Pejabat agama Islam Pahang, banyak jabatan agama Islam, dan juga Dato' Wan Wahid, dan ketua jabatan agama MUIB Pahang. Di samping tu madrasah pun saya ada hubungan dengan madrasah di Jerantut. Dan harus saya berterima kasih kepada Bond Muslim ni sebenarnya, kerana mungkin sedikit sebanyak persen dia asbab orang Melayu tu sendiri kita mengenali Islam kan. Jadi banyak orang yang membantu sebenarnya. Jadi masih lagi aktif berhubung dengan mereka yang telah disebutkan. Mudah-mudahan mungkin mereka sedang mendengar suara Encik Azizi ketika ini. Dan kepada para pendengar IKIM FM, dialu-alukan sekali lagi untuk menghubungi nombor talian kami 03-6205-1500 ataupun layari laman Facebook kami, carian IKIM.FM. IKIM.FM, ruangan telah pun disediakan untuk anda mencurikan soalan ataupun pandangan anda, dan pastikan soalan ataupun pandangan anda itu lebih menjurus kepada agama Islam yang sebenarnya kita ketahui begitu unik, begitu istimewa di mata umat Islam itu sendiri. Dan kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Kalau diterjemahkan, dengarlah IKIM FM, dengarlah Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bagaimana nak terjemah tu? Okey. Wangga elaro radio IKIM Kepom. Okey, kita bersama dengan saudara Badru Hisham dalam laman Facebook IKIM.FM bertanyakan, Assalamualaikum Cik Azizi. Pada pandangan saudara yang mana sebelum ini dari agama lain, bagaimanakah cara kita hendak berdakwah atau mengajak belia-belia Melayu untuk lebih suka mendalami agama? Mungkin pengalaman dari agama lama yang boleh kita guna pakai. Sebenarnya selalu saya ingatkan kepada sahabat-sahabat saya, mu'alaf ni terbagi kepada dua golongan. Satu orang yang lahir dalam keadaan bukan Islam. Maksudnya contoh agama lain dan mereka kembali kepada Islam, itu adalah mu'alaf. Dan ada lagi satu golongan yang lahir dalam Islam, tinggalkan Islam dan datang balik kepada Islam. Pun kami gelar mu'alaf juga sebab mereka dah tinggalkan agama. Jadi basically untuk mengajak dakwah ataupun mengajak remaja-remaja datang untuk menyampaikan ataupun menyampaikan dakwah ni, maka kita kena fahamkan tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini supaya kita boleh kembangkan agama ini kepada seluruh pelosok manusia. Jadi kita ada tanggungjawab yang cukup besar. Tak kira kamu siapa, tak kira kamu baru masuk Islam, tak kira kamu dah lama Islam, maka kita kena pegang pada satu tanggungjawab yang mana kita ni adalah satu bahan ataupun satu metod untuk kita sampaikan Islam ni. Jadi metod yang terbaik kita kena sampaikan pada remaja-remaja ni, kita kena fahamkan bahawa Islam ini cukup value. Islam ini satu benda yang cukup mahal, maka kita tak boleh rugikan. Kita kena sampaikan dakwah ni kepada semua. Dan seorang lagi meminta tips daripada Encik Azizi, bagaimana ingin menarik seseorang itu rajin bersolat daripada masih lagi tidak tahu solat ataupun tidak bersolat, supaya rajin bersolat. Kami saya punya pandangan lah. Yang pertama,
kita kena faham apa tu kemanisan Islam. Benar. Dan kemanisan Islam sebenarnya, solat ini adalah satu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat ini adalah satu nusrah. Dia panggil nusratullah. Dengan solat inilah kita boleh dapat segala-gala nusrah. Benar. Jadi untuk kita kena meyakinkan yang mana kita punya ibadah itu adalah kehidupan kita. Benar. Jadi kita kena selalukan yang mana betulkan perkara biasa, biasakan perkara yang betul. Jadi kita kena biasakan dengan perkara-perkara yang betul, perkara-perkara yang mulia di sisi Allah, yakni solat. InsyaAllah. Ya, saya itulah sedikit tips yang diberikan oleh Encik Azizi, dan solat ini adalah begitu signifikan sekali ya. Itu adalah soalan yang pertama yang akan ditanya di alam sana nanti. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Itu adalah Okey, seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan siapa ketika ni? Saya Faizal dari Batu Cave. Okey, silakan Cik Faizal. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tanya satu soalan. Begini, sekiranya saya tinggal di kawasan ni pun kebanyakannya memang orang yang berbahasa India lah. Okey, jadi kebanyakan kita ni dia ada satu perception pada ialah kaum-kaum India ni macam mana antara benda yang dilabelkan mungkinlah tak sedap didengar, macam yalah suka putar belit apa semua kan. Jadi macam mana sebenarnya macam Ustaz sendiri adalah seorang yang berbangsa India, jadi macam mana kita macam nak mengenali diorang ni sebenarnya macam tu. Sebab yang perception yang orang label-label orang letak ni mungkin tak tepat kan. InsyaAllah. Macam tu. Jadi dan macam mana kita nak tackle diorang. Kalau macam contoh kalau kaum Cina, cara kita nak tackle dia dengan ekonomi betul. Kalau kita jenis yang ekonomi strong, kita cakap baru senang diorang dengar. Kalau orang India ni macam mana pula? Okay, terima kasih Cik Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Faizal bertanyakan tentang kaedah pendekatannya berdakwah secara Islam. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian? Saya Halim dari Wangsa Maju. Silakan Cik Halim. Okey. Assalamualaikum Cik Vijay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Asal pada Jerantut lah. Jerantut, insyaAllah. Alhamdulillah ada orang Jerantut ni. Saya orang Jerantut. InsyaAllah. Jerantut di mana tu? Kampung Mak Kilau. Amin, insyaAllah. Okay. Saya cuma nak minta pandangan lah. Kalau saya di Kuala Lumpur ni, ada macam satu trend. Masuk Islam dia akan terus pergi ke surau. Waktu maghrib contohnya. Dan dia akan jumpa jemaah di situ, kata dia nak memeluk Islam. Kemudian bila kita dah syahadahkan dia, selepas tu bila kita cuba kontak balik supaya dia dapat pergi ke jabatan agama, pasti takkan dapat kontak. Seolah-olah sebab bila selepas mereka angkat syahadah di surau, para jemaah akan bagi zakat kepada mereka lah. Jadi itu saya nampak macam ada satu trend diorang tak nak pergi ke pejabat agama. Adakah pejabat agama ni hanya ialah dia beroperasi waktu pejabat? Jadi adakah memang adakah memang satu kesukaran untuk diorang betul-betul mengangkat syahadah di pejabat agama? Ataupun ada hidden agenda? Okey, wallahualam. Okey, terima kasih Encik Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadar makluman kepada para pendengar kita yang membuat panggilan, sesi soal jawab bersama dengan tamu kita Encik Muhammad Azizi berakhir setakat di sini saja, memandangkan masa begitu terhad. Dan sebelum mengakhiri rancangan ini, silakan Encik Azizi untuk memberikan respon. Soalan yang pertama tadi, bagaimana kita nak menyampaikan dakwah kepada kaum India. Sebenarnya memang persepsi orang-orang Melayu terhadap orang-orang India ni kita tak dapat nak elak. Cuma apa yang saya takut, dengan persepsi kita, mereka bukan jauhkan diri daripada kita, mereka jauhkan diri daripada Islam. Itu yang kita paling takut. Maka bagaimanakah metod ataupun cara yang paling sesuai untuk mendekati? Seperti mana kata tadi, kalau kaum Cina kita nak mendekati dengan ekonomi, dan kaum India ni macam mana cara kita nak mendekati mereka? Sebenarnya kaum India ni satu kaum yang mungkin boleh dikatakan agak keras sikit lah. Jadi apa yang kita kena buat, pertama kita kena cukup menghormati mereka dulu. Kita sampaikan akhlak dulu kepada mereka. Kita tunjuk yang mana Islam ini adalah satu agama yang berakhlak. Dan kita menerangkan kepada mereka dengan metod
yang mana kita cuba berkawan dan kita cuba mendekati mereka dengan hubungan berkawan dulu. Kita bila berkawan dengan mereka, maka mereka akan pandang kita sebagai satu elemen yang datang kepada dia dalam keadaan, oh ini rupanya Islam, oh ini rupanya bangsa Melayu. Jadi apa yang harus kita buat sekarang, dakwahlah dengan cara hikmah, sampaikan mereka yang mana Islam itu bukannya Islam itu bukan duduk atas bangsa, tapi Islam itu adalah agama. Yang pertama. Yang kedua, soalan kedua tadi, sahabat-sahabat datang bersyahadah, lepas tu hilang. So yang ini adalah satu benda yang konflik lah, bukannya kita yang alami. Saya pun pernah alami benda tu. Tapi apa yang kita buat sekarang ini, apabila orang tu datang memeluk Islam, especially di waktu malam, kita akan bawa ke surau dan kita akan syahadatkan banyak agenda, banyak perkara program yang kita buat. Cuma bila dia dah Islam, maka kat situ ada 3 orang saksi yang kita kena saksikan. Yang syahadat kan ada 2 orang saksi. Pastikan sebelum syahadat itu, tanya apa tujuan dia datang kepada Islam, dan lepas kita tahu apa tujuan dia, dan kita permudahkan urusan syahadat. Ya, saya. InsyaAllah. Okey, demikianlah tadi jawapan yang telah diberikan oleh Encik Muhammad Azizi Ikmal Abdullah menerusi rancangan Islam Agamaku pada petang Khamis ini. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada para pendengar yang sudi terlibat dalam sesi soal jawab bersama dengan tamu undangan kita, Encik Muhammad Azizi, dan juga tidak ketinggalan melalui laman Facebook kami IKIM Nur FM. Begitu ramai sekali sambutan yang begitu menggalakkan dari para pendengar IKIM FM. Ada yang memberi pandangan, soalan dan juga sempat memberi renungan ringkas bagi rancangan kita. Terima kasih, syukuran jazilan diucapkan. Dan kepada Cik Azizi, terima kasih diucapkan atas kesudian bersama dengan para pendengar IKIM FM bagi rancangan ini. Selamat maju jaya dalam kerjaya dan terus berbakti kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.